sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak bincangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Cecair yang disimpan dalam satu bekas akan mengenakan tekanan dalam semua arah pada dinding bekas tersebut. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi tekanan cecair. Pertama, kedalaman. Kedua, ketumpatan. Dan ketiga adalah tarikan graviti. So, ingat ya, nilai untuk tarikan graviti dalam SPM, kita guna G sama dengan 9.81 sahaja. So, jangan guna angka yang lain tau. Ini menjadi benda lah. Nanti tak dapat markah, akan dipotong pula. Kecuali soalan tu bagi tahu nilai yang lain. Barulah kamu gunakan nilai tersebut. Okay, bagi faktor yang pertama adalah kedalaman cecair. Okay, untuk mengkaji kedalaman cecair, kita boleh menggunakan satu corong tisa dan kita boleh masukkan corong tisa ini ke dalam satu bekas yang diisikan dengan cecair. So, contohnya kita letakkan air, paling senang dicapai. Apabila corong tisa ini dimasukkan ke dalam cecair, semakin tekan ke bawah, jadi kedalaman cecair H semakin meningkat. Dan kamu akan dapati beza ketinggian turas air dalam manometer atau tip U ini akan berubah. Okay. Jadi beza perubahan ketinggian turas air di dalam tip U ini mewakili tekanan cecair. So, pada kata lain, kita boleh katakan bahawa tekanan cecair, definisi secara operasi bagi tekanan cecair adalah perbezaan ketinggian turus air. So, semakin dalam cecair, semakin tinggi tekanan cecair. Kita juga boleh melakukan eksperimen di rumah dengan menggunakan botol plastik. So, kamu boleh tebukkan 3 lubang dan tapkan dia dengan pita pelekat dan isikan air. Apabila pita pelekat dialirkan, kamu akan dapati air akan pancut keluar dari lubang yang anda buat tadi. Okay, so untuk kes ini, definisi secara operasi bagi tekanan adalah jarak pancutan air daripada lubang. Untuk lubang yang berada di atas kali, dia mengalami tekanan yang lebih rendah jika dibanding dengan tekanan yang dikenakan pada lubang yang paling bawah. Disebabkan oleh ketinggian dia yang berbeza. Perhatikan bagi lubang yang bawah sini, jarak pancutan air dia adalah lebih tinggi berbanding dengan jarak pancutan bagi lubang yang berada di atas. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa kedalaman air mempengaruhi tekanan air. Contoh kedua, So, untuk aplikasi pula, kamu boleh tengok pada empangan. So, kalau tak nak empangan gagal seperti yang ditunjukkan, kita perlu mereka bentuk empangan dalam bentuk macam tiga segi macam ni, macam bukit. Okey, kenapalah kena reka bentuk dia sebegini? Sebab tekanan air adalah berkadar langsung dengan kedalaman air. Jadi bahagian bawah akan mengalami tekanan yang lebih tinggi kalau berbanding dengan bahagian atas empangan. Oleh itu, dinding bagi empangan di bawah mesti adalah lebih tebal kalau banding dengan dinding di atas. Dalam aplikasi empangan, kalau yang digunakan untuk menjana elektrik,
Air akan dialirkan untuk memutarkan turbine. Turbine akan berputar untuk gerakkan dynamo ataupun generator untuk menghasilkan elektrik. Okey, jadi tempis air mesti diletakkan berada di bawah sekali. Kerana di sini akan mengalami tekanan yang paling tinggi. Aplikasi kedua adalah penggunaan sifon. Sifon biasanya akan digunakan untuk memindahkan air dari kawasan tinggi ke kawasan rendah seperti anda tukar air dalam akuarium. Cuba perhatikan video yang ditunjukkan di sini. Bila kan air akan berhenti mengalir. Jadi kamu akan dapati air cecair tidak akan mengalir apabila cecair pada aras yang sama. Kerana kedua-dua tempat ini mengalami tekanan yang sama. Untuk kes ini, tekanan yang bertindak pada kedua-dua titik adalah tekanan atmosfera. Sekiranya kita nak gerakkan cecair atau nak cecair itu mengalir, kita perlu wujudkan perbezaan aras air. Untuk kes ini, kita boleh bandingkan ketinggian bagi kedua-dua cecair di sini. Okey, ini adalah haze dia, kedalaman. So, tekanan yang dialami bagi titik B adalah tekanan yang diwujudkan oleh tekanan atmosfera dan beza ketinggian ataupun tekanan yang dihasilkan oleh ketinggian haze. Dan aplikasi terusnya adalah cecair intravena. Bed cecair intravena akan diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada badan pesakit supaya dapat menghasilkan tekanan. Tekanan ini dihasilkan disebabkan oleh perbezaan ketinggian. Oleh itu, turus cecair akan menolakkan cecair intravena masuk ke dalam badan pesakit. Faktor kedua yang mempengaruhi tekanan cecair adalah ketumpatan cecair. Contohnya, kita boleh gunakan satu deep U ataupun manometer ringkas dengan menggunakan satu pipe. Kita isikan air dan kamu akan dapati bahawa ketinggian turus pada bahagian A adalah sama dengan ketinggian turus pada bahagian B. Sebab kedua-duanya mempunyai ketumpatan yang sama. Sekiranya kita lukis satu garisan pada kedudukan A dan B pada sebarang kedalaman air, kamu akan dapati bahawa tekanan pada titik A sama dengan tekanan pada titik B. Disebabkan oleh ketumpatan yang sama, oleh itu kedalaman dia adalah sama. Sekiranya satu bahagian kita tukarkan dengan cecair yang berbeza ketumpatan, contohnya minyak. Okay. So, minyak dan air mempunyai ketumpatan yang berbeza. Dan kamu akan dapati bahawa ketinggian turus pada bahagian A adalah tidak sama dengan ketinggian turus pada B. Kenapa jadi begini? Okay. So, katakan sekarang kita buatkan satu garisan rujukan pada bahagian paling rendah pada minyak. Okay. So, disebabkan oleh ketumpatan minyak yang lebih rendah daripada air, oleh itu kamu dapati bahawa kedalaman B adalah lebih tinggi daripada kedalaman A.
Bentuk dan luas keratan rentas bukan faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Contohnya kita dapatkan satu radas aras cecair sebarang bentuk sebegini. Kita masukkan air yang dicampurkan dengan pewarna makanan. Cuba perhatikan ketinggian air di dalam setiap turus tersebut. Kamu akan dapati ketinggian air dalam setiap turus adalah sama. Kenapalah dia sama? Bincangkan sama ada tekanan cecair dipengaruhi oleh luas keratan rentas dan bentuk turus. Kamu dapati bahawa dia tidak mempengaruhi, kan? Sekiranya kamu gerakkan radas turus pelbagai bentuk, kamu dapati bahawa ketinggian cecair itu tetap sama walaupun kamu gerakkan dia begitu. Okay. Katakan sekarang tengok bahagian sini, tekanan dikenakan sama dengan tekanan yang dikenakan pada bahagian hujung sini disebabkan oleh beza ketinggian yang sama. Sekarang kita bincang mengenai latihan dalam buku modul. Okay. Untuk soalan pertama, Raja menunjukkan sebuah silinder mengandungi merkuri. Berapakah tekanan yang disebabkan oleh merkuri pada titik P? So, untuk selesaikan soalan ini, kita perlu menggunakan persamaan P sama dengan rho GH, di mana rho adalah ketumpatan merkuri. So, rho kita salin sahaja. G 9,1. H di sini adalah beza ketinggian sampai ke titik P. So, di sini H sama dengan 0,8 tolak 0,2. Iaitu sama dengan 0,6. So, kemudian kamu tekan kalkulator dan dapatkan jawapan. Pastikan kamu tuliskan unit dia, iaitu dalam Pascal ataupun kilopascal, ataupun jawapan Anda adalah dalam Newton per meter persegi. Soalan 2 pula berbunyi, Raja menunjukkan permukaan air di dalam satu tangki air rumah yang tingginya adalah 5 meter. Okay. So, dari pilih air ditingkat berapa kan tekanan air di dalam pilih air tersebut. Ketumpatan air adalah 1000 km per isi padu. So, ini tulis label dululah. Ini adalah rho. Dan ini adalah H, kedalaman dia. So, sekarang kamu perlu kirakan tekanan air. So, guna juga persamaan P sama dengan rho GH, di mana rho adalah ketumpatan air 1000. Rho adalah sama dengan 9,1. H adalah 5. Kemudian tuliskan jawapan Anda dalam kilo Pascal ataupun Pascal. Okay. Untuk latihan buku modul pada muka surat 60 pula, soalan dia adalah sebegini. Soalan ini nak kamu bandingkan tekanan cecair pada titik pada tapak sini. Dikenakan pada P1, P2 dan P3. Okay, cuba perhatikan aras air sini. So, kamu dapati bahawa aras ini adalah sama. H dia adalah sama. Walaupun bentuk dia berbeza dengan luas keratan rentas yang berbeza,
Tetapi kita tahu bahawa apabila semua H adalah sama, tekanan dia adalah sama. So, jawapan dia adalah A. So, untuk soalan seterusnya, yang menunjukkan sebuah cuboid yang mempunyai jisim 1,5 kilogram. Ini adalah M. Soalan ini nak kamu carikan tekanan maksimum yang dikenakan oleh cuboid ini apabila diletakkan di atas meja. So, sekiranya kamu nak dapatkan tekanan yang maksimum, kamu perlu dapatkan luas permukaan yang rendah. Untuk soalan ini, kita hanya perlu menggunakan persamaan yang paling asal sahaja, iaitu P sama dengan daya bahagi dengan A. So, untuk kes ini, daya F sama dengan berat bahagi dengan A. Berat adalah mg. So, oleh itu, M kita datang 1,5. G di sini adalah 10 tekanan. Soalan nak kamu gunakan G sama dengan 10. Kamu letakkan 10 kat sini. Kemudian bahagi dengan luas permukaan. Luas permukaan yang paling kecil untuk hasilkan tekanan yang maksimum. Oleh itu, kamu kena menggunakan luas permukaan di sini. Okay. Iaitu 10 darab dengan 15. Okey, sentimeter perlu tukarkan kepada meter. Sebab jawapan menggunakan meter. So, kemudian dapatkan jawapan. Soalan ketiga pula, cari jumlah tekanan di P. Ini soalan dia kamu kena carikan jumlah tau. Dalam unit meter air. Okey, di sini dia cakapkan bahawa tekanan atmosfera adalah 10 meter air. Jadi tekanan atmosfera kat sini. P ATM atmosfera sama dengan 10 meter air. So, pada bahagian P, tekanan air dia adalah 20 meter. Oleh itu, tekanan keseluruhan air di titik P adalah 10 tambah dengan 20. Jawapan dia adalah 30 meter air. Itu sahaja. Selamat belajar.